رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini berdoa dan memohon rahmat dan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat itu engkau berikan petunjuk kepada kami, engkau perkukuhkan ikatan kami, engkau perbaiki urusan agama dan dunia kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menjayakan majlis penyampaian watikah pelatihan pengawas tahun 2021 serta majlis motivasi pada hari ini. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Syafi', berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi pengawas yang cemerlang, terbilang, pengawas yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi. Seterusnya mampu melahirkan barisan pengawas yang berketerampilan dan berwibawa. Ya Hayyu Ya Qayyum, Engkau berkatilah majlis hari ini ya Allah. Satukan hati-hati kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dibagi untuk memberikan ucapan. Dengan ini majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis hari ini, Ustazah Zurina. Terima kasih juga dan selamat datang kepada pegawai-pegawai polis daripada IPD Subang Jaya. Terima kasih kepada guru-guru yang terlibat, seterusnya murid-murid yang dijemput untuk menghadiri satu majlis watikah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid yang terlibat hari ini berpeluang untuk mendengar sedikit dari peraturan ataupun disiplin ataupun yang berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan kepimpinan yang akan diberi penerangannya sendiri oleh pegawai polis daripada IPD Subang Jaya. Bukan senang ya, bukan senang kita nak jumpa pegawai-pegawai macam ni. Alhamdulillah mereka berkelapangan untuk menerima jemputan kita hari ini. Jadi saya berharap kepada murid-murid yang terlibat dapat kiranya menumpukan sepenuh perhatian, mengambil isi-isi yang akan diberikan nanti, ya. Dan kalau bawa catatan boleh catat. Apa yang perlu boleh kita aplikasikan kepada rakan-rakan kita. Terutama murid-murid yang di depan saya ni adalah bahagian kepimpinan sekolah. Ya. Jadi bila kita sebagai pemimpin, kita kena tunjukkan tauladan yang baik, ya.
yang boleh ditiru, yang boleh diikuti oleh rakan-rakan kita yang lain. Saya ucapkan tahniah lah kepada murid-murid yang dilantik ini kerana guru-guru percaya dan memberi sokongan kepada murid-murid untuk menerima lantikan ini supaya murid-murid lebih berdedikasi selain daripada merajinkan diri dalam pelajaran. Ya. Apabila telah menerima watikan nanti, jangan lupalah jalankan tugas yang perlu dijalankan apabila bahagian pihak sekolah memberikan tugasan kepada murid-murid mengikut jadual yang ditetapkan. Ya. Selain daripada itu juga, murid-murid kena tunjukkan tingkah laku, cara hormat, cara mengikuti arahan daripada guru-guru supaya murid-murid yang lain mengikuti cara murid-murid di depan saya ni. Tak nak nanti murid-murid yang berpakaian samping merah, kain merah akan dikata oleh rakan-rakan kita yang lain. Dia cakap macam ni, alah dia tu pun sama, tak mau macam tu. Ya, tak mau, alah dia pun sama, tak nak. Ya, kalau boleh mereka akan cakap, kita kena ikut macam dia tu telah dipilih dan dialah yang terbaik, insya-Allah. Boleh buat yang terbaik untuk sekolah, ya, dan untuk diri sendiri. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada pihak polis yang dapat meluangkan masa hari ini. Mesti mereka pun kena meluangkan masa sebab mereka pun berkhidmat, ya. Jadi diharapkan ada kekurangan yang dapat daripada pihak kami ni. Didahului saya ucapkan kemaafan, ya. Di samping hari ini bulan puasa, jadi kita bermajlis dalam keadaan berpuasa, ya, pihak ni, ya. Okey, saya rasa tidak ada panjang lebar saya nak ucapkan. Cuma murid-murid nanti kena perhati, ya. Akan diberi satu motivasi lah, ya, sedikit motivasi daripada pihak polis yang berkaitan dengan kepimpinan dan disiplin, ya. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pimpinan pelajar dan juga raja pelajar hebat. Yes, dengan berbesar hati majlis menjemput. Terima kasih saudari pengajar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati Guru Besar Wati Fauziah binti Bani, yang dihormati guru-guru dan barisan penguasa sekolah serta murid yang dikasihi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan seribu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kewilayahannya maka kita dapat berkumpul meraihkan majlis yang berbahagia pada petang ini. Saya mengucapkan syabas kepada semua penguasa sekolah yang bakal menerima watikan mereka sebentar lagi. Saya harap setiap antara mereka yang terpilih itu sudah melalui proses pemilihan yang rapi agar mereka yang terpilih mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan komitmen bagi membimbing rakan-rakan yang lain. Selain itu, dapat berganding bahu bersama guru melunaskan tugas dan tanggungjawab dalam segenap perkara yang dijalankan. Justru itu, saya menyeru supaya
memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatnya semasa memikul tugas dan tanggungjawab ini. Amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab perlu sebati dalam sanubari. Itulah resepi pemimpin kecil dan cermelang, gemilang dan tergerak. Okey, di depan sini semua yang hebat-hebat belaka ni. Ya tu dah terpilih ni. Betul ke? Kita terpilih semua ni. Sihat semua? Alhamdulillah. Semangat sikit, puasa tak? Alhamdulillah. Ada tak di kalangan adik-adik keluarganya yang jadi seorang anggota polis? Ada tak? Berapa orang angkat tangan? Seorang je? Orang lain tak ada? Siapa ni? Bapak saudara. Ayah? Bapak saudara. Bapak saudara. Yang lain tak ada Oh, bagus. Okey, dalam pasukan polis kami pun ada fungsi-fungsi itu. Pengawasan ni ada fungsi-fungsi kita? Ya, ada. Oh, fungsi dia ada. Dia ada berapa fungsi? Baik, macam polis lah. Engineer surat. Polis kita ada fungsi-fungsi polis tu lebih kurang macam kategori negara sama dengan pengawas juga lah. Ya. Beza je tugas polis banyak pada luar lah. Yang tugas-tugas pengawas ni banyak pada sekolah. Okey, nak jadi slide. Rahsia pelajar hebat. Macam mana nak jadi seorang pelajar yang hebat? Yang pertama ada apa? Kita ambil motivasi diri dulu. Motivasi diri ni dia banyak kepada apa? Pada pemikiran. Pemikiran kita mestilah positif. Okey, positif dia maksud dia macam mana? Kita mesti berfikir nak mencari ilmu. Cari ilmu untuk belajar, untuk macam mana nak jadi seorang yang berguna. Tidak buang masa. Jangan buang masa. Kalau ada sesuatu tugasan, ada atau kerja-kerja yang perlu diselesaikan, buat dengan cepat. Penampilan diri pun kena jaga. Okey, penampilan diri. Jangan datang sekolah jalan ke tugas dengan keadaan yang serabut. Kita kena open minded. Okey, sentiasa bersikap baik. Sikap baik. Meniru untuk berjaya. Okey, meniru untuk berjaya. Contoh dia siapa? Kita ada nak jadikan role model. Pernah dengar tak nama Dr. Amelina? Dia dapat apa 20. Berapa? 20. 20? Kan 21. Bukan 9A. 9A. 20 Okey, sekarang dia ada di mana? Luar negara UK dia dah kahwin lah. Dia seorang pelajar yang cemerlang. Apa lagi? Siapa yang role model kita? Kita nak tiru siapa supaya kita berjaya? Kita tiru. Yang pertama kita tiru ibu bapa kita. Betul? Ibu bapa kita jadikan ibu bapa kita sebagai role model. Tengok pada cikgu pada ustaz-ustaz ke ustazah, alim-alim ulama, kita jadikan role model kita. Mana-mana orang yang berjaya, kita jadikan role model. Okey. Tanggungjawab pelajar, tanggungjawab pelajar yang hebat Tanggungjawab tu, banyak tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab kepada Tuhan, tanggungjawab kita pada masyarakat, negara, kawan-kawan, ibu bapa. Banyak tanggungjawab kita. Dalam nombor 4, ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Sikap-sikap. Jadi ciri pelajar yang cemerlang ini mesti
sikap pelajar tersebut. Sikap dia mesti sikap dia mesti baik. Sikap dia mesti ambil berat tentang kawan-kawan dari ibu bapa. Okey. Tanggungjawab. Okey, tanggungjawab pelajar yang hebat. Kita ada Tuhan, masyarakat dan negara, rakan, ibu bapa dan guru. Okey, tanggungjawab kita pada Tuhan apa dia? Semangat sikit. Tak ada. Tanggungjawab kita pada Tuhan apa dia? Solat lagi. Puasa. Banyak lagi lah kita yang kita kena patuh pada Tuhan ni macam-macam. Sembahyang, solat, puasa, bayar zakat, apa semua lah. Okay, pada masyarakat dan negara, apa dia? Kita mesti buat baik. Pada siapa? Pada orang ramai, orang tua, orang-orang yang tidak berbahaya, pada kawan-kawan. Okey, dengan pada siapalah kita mesti buat baik. Rakan. Okey, rakan, kita akan buat apa rakan? Tanggungjawab kita pada rakan. Membantu. Kita ambil berat. Ambil berat pada kawan atau sahabat. Tadi kalau dia ada masalah, kita tanya. Kalau dia ada keadaan yang tidak murung ke apa ke, kita tanya pasal apa dia murung. Kalau boleh kita bantu, kita bantu. Okey, hormat pada ibu bapa. Kita mesti hormat pada ibu bapa. Jangan kita melawan ibu bapa. Kalau anda jadi seorang pelajar yang hebat, kita hendaklah mendengar kata ibu bapa dan jangan menderhaka kepada mereka. Kepada guru, apa kira kita ni tanggungjawab kepada guru pula? Apa dia? Siapkan kerja. Kita mesti ikut atau patuh kepada arahan guru. Kalau guru kata kena belajar, kena belajar. Kalau guru kata kena buat homework, kena buat homework. Next tu. Okey, nak tanya ni, adakah wang menjadikan pelajar itu hebat? Tidak. Tak, kenapa? Kalau tak ada wang, kita boleh lanjutkan pelajaran tak? Tak boleh juga kan? Tapi kalau ada wang, kita boleh lanjutkan pelajaran. Tapi bukan, wang tidak boleh menjadikan pelajar itu hebat, kerana dia akan membezakan seseorang yang kaya dengan tidak kaya, membezakan orang miskin dan orang kaya. Yang penting adalah apa? Ilmu yang penting untuk menjadi seorang pelajar yang hebat. Next tu. Tak. Ini rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita kalau ikut rukun negara ni, insyaAllah kita ada disiplin. Kita akan jadi seorang yang pelajar yang hebat. Next. Okey, tanggungjawab pelajar hebat pada diri sendiri. Jasmani tu macam mana? Nampak tak? Nampak? Jeris. Jasmani, macam mana kita tanggungjawab kita kepada jasmani ni? Macam mana ni diri sendiri ni? Ya, kita kena jaga kita punya fizikal, kita kena jaga kita punya kesihatan.
Ya, kena jaga tu. Kalau kita kesihatan kita tak sihat, kita pun tak boleh nak belajar. Kita tak boleh nak fokus pada pelajaran. Emosi. Emosi ni macam mana? Sedih. Jangan cepat marah. Kalau boleh kita kurangkan marah-marah dan kita tarik nafas, istighfar, barulah kita boleh berfikir. Baik, rohani ni macam mana pula? Dalaman. Rohani ni kita banyakkan baca Fatihah. Al-Quran. Kalau kita tengah sedih ke, kita kena tengah marah ke, kita baca Quran, kita solat. Intelek apa benda? Intellectual. Ilmu. Intelek ni belajar. Selalu berfikiran positif, pandai menyesuaikan diri, tenang bila belajar. Sosial. Macam mana kita nak sosial ni? Kita berkawan dengan siapa ni? Kawan yang baik. Orang yang tak baik kita jangan kawan, kerana dia akan merosakkan kita. Kalau nak jadi pelajar yang hebat lah. Ini sikap pelajar yang hebat. Tengok. Bercita-cita tinggi. Cita-cita sentiasa membara. Ada cita-cita tak? Nak jadi apa? Jadi apa? Cakap? Askar. Tak, askar. Tak kira lah jadi askar ke polis ke doktor ke lawyer ke, tak apa. Mesti ada cita-cita. Cita-cita mesti sentiasa membara. Okey. Bijak menguruskan masa. Belajar ikut jadual. Dia bukan setakat belajar ikut jadual. Kita nak pergi ke sekolah pun mesti ada jadual dia. Kita kena bangun pukul berapa, mandi pukul berapa, belajar secara berterusan. Tinggi keyakinan diri. Apa yang dia buat mesti yakin. Kita mesti yakin dengan kita punya pendirian. Menjadikan seorang tu yang hebat, rajin berusaha. Untuk jadi orang yang hebat mesti rajin. Jangan malas. Kalau malas tak jadi apa. Minat yang mendalam. Kita kena minat dengan apa yang kita buat. Kalau kita buat kerja yang kita minat, dia akan dapat kesudahan yang baik. Perasaan ingin tahu. Kita ni belajar cari ilmu. Mencari ilmu ni takkan habis. Berbagai ilmu yang kita akan dapat kalau kita belajar. Daya juang yang tinggi. Mesti belajar yang bersungguh-sungguh. Mendengar dan menerima nasihat guru, ibu bapa, rakan-rakan, berkawan, berdamping orang berjaya. Kalau nak jadi orang yang hebat, cekal semangat. Kalau gagal sekali, tidak ada, kita gagal selamanya. Langkah pertama kita itu menentukan langkah kita yang seterusnya. Habis ke sila? Habis. Dalam pasukan Bollywood kita ada fungsi-fungsi dia. Jadi fungsi polis kita ada apa je Ada 5 menangkap dan dakwa bersalah-salah Banyak fungsi polis. Tapi fungsi polis ni dengan fungsi-fungsi pengawas ni lebih kurang sama dia pun. Kita punya tugas sama sebenarnya. Menjaga apa?
menjaga keamanan di Sekolah. sekolah. Maksudnya sini kita jaga keamanan supaya murid-murid tidak ada yang kaki buli, yang merosakkan harta sekolah. Kita menjaga kawan-kawan kita yang selalu ada masalah. Right. Okay. Panas yo. Panas. Okey, selaras dengan hala tujuh sekolah agama rakyat Batu Tiga Pucung ni adalah menjadi murid secara holistik adalah matlamat utama dan usaha semua guru bagi menghasilkan murid selaras dengan aspirasi murid yang digariskan oleh KPM. Pengetahuan sedia ada boleh memudahkan kita membezakan perkara yang baik dan buruk. Disiplin ketika belajar harus dijadikan amalan. Saya berdoa semoga sekolah ini sentiasa mendapat kerahmatan dan diberi perlindungan agar sentiasa berpotensi melahirkan insan-insan yang berguna yang boleh membanggakan pada masa akan datang. Dengan itu saya menyerahi saya punya ceramah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kena berkelakuan baik. Sentiasa tunjukkan contoh yang baik kepada kawan-kawan dari segala aspek. Kita tak nak dengar seperti sebelum ni ada kes di mana dia kata dia pengawas tapi dia sendiri yang buat hal. So kita tak nak macam tu. So mana-mana dah terpilih hari ni, awak ada dipertanggungjawabkan untuk menjadi contoh kepada orang lain. Awak ikutan kepada orang lain. Maka dengan segala hormatnya awak kena pastikan disiplin awak berada pada tahap yang terbaik. Disiplin dari segi akhlak dan juga punctual. Tahu tak punctual? Masa ketepatan masa. Kalau cikgu panggil time sekian-sekian, mesti berada pada waktu yang sekian-sekian juga. Faham? Janganlah awak pengawas nak datang lambat. Orang dah masuk belajar, awak baru datang. Tak payah. Supaya tak jadi pengawas. Dengar tak dengar? Okey. Ada orang ke tak ada orang dalam dewan ni? Ada. Saya tak dengar suara pun? Ada. Pengawas ke tak pengawas dalam kelas ni? Dalam dewan ni? Pengawas. Tak semangat pun? Pengawas. Pengawas mesti seorang yang berhebat, berketerampilan, bukan je lembik, lemau. Siapa nak? Kawan-kawan awak tak heranlah kalau awak lemau. Kan? So, awaklah yang perlu jadi contoh yang sentiasa power. Faham tak faham? Okey, baik. Saya nak jemput ketua pengawas kita yang berwibawa sudah tentunya kan. Siapa nama dia? Okey, adik Wan Muhammad Adam bin Wan Kaswadinata. Siapa dia? Dia jemput ke atas sebentar untuk menyampaikan lagu Negaraku, Negeri Selangor dan Asal Sedang. Semua dalam dewan diminta berdiri. Tangan di sisi. Akak tu pergi lagi tak sana dulu. Dekat sisi. Siapa je pegang? Bersatu dan maju.
Seterusnya kita akan menyampaikan lagu Negeri Selangor. Duli yang maha mulia, selamat di atas tata. Allah lanjutkan usia tuanku, rakyat mohon restu, bawa duli tuanku bahagia selama-lamanya, aman dan sentosa duli yang maha mulia. SRA Batu 13 Pucung, sekolah cemerlang lagi terbilang, suasana ceria dan mempesona, warganya positif, rajin berusaha, kepada Allah syukur tak terhingga, alhamdulillah nikmatnya. Belajar bersungguh, segala rintangan kan ditempuh, tawakal, tawaduk, yakin kejayaan kan ditempuh. Semoga Allah beri petunjuk. Okey, baik, terima kasih ke atas adik Wan Muhammad Adam. Okey, khususnya hadirin dibenarkan duduk. Baiklah, kini kita tiba kepada saat yang ditunggu, di mana kita akan menyampaikan watikah pelantikan. Ikrar pengawas Ikrar dulu. Ikrar Kita akan menyampaikan ikrar watikah pelantikan pengawas. Tapi sebelum itu kita akan membacakan ikrar Diri balik. ikrar Ikrar pengawas. ikrar pengawas 2021 yang dibacakan oleh adik Wan Muhammad Adam. Diri balik. Okey, pengawas berdiri. Up. Bahawasanya kami pengawas-pengawas sekolah rendah agama Batu 13 Pucung berikrar akan komited terhadap amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Kami juga berjanji akan sentiasa memantapkan jati diri dan personaliti dari semasa ke semasa. Menjaga sahsiah, tingkah laku dan adab sopan. Sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Seterusnya menjadi contoh yang terbaik. Kepada murid-murid di sekolah ini. Kami juga berjanji akan belajar bersungguh-sungguh, menunaikan solat 5 waktu, dan menghormati guru-guru, demi mencapai kecemerlangan akademik dan kurikulum. Seterusnya menjadi insan yang kamil, berguna kepada agama, bangsa, masyarakat, keluarga dan negara. Down. Pengawas boleh duduk.
Okey. Okey, nanti nama yang disebut diminta naik di bahagian sana dan turun ke bahagian sana juga ya. Boleh? Baik. Okey, yang pertama adik Ahmad Haris Al-Atif bin Muhammad Hariri. Pertama soalan. Sijil di mana? Sijil kat situ dah susun tadi. Okey. Okey, seterusnya adik Muhammad Saqif Iman bin Muhammad Effendi. Rizana ke Zurina? Dia tunjuk kita sebut. Macam kacau. Kacau terus bilang gambar. Kenapa tak suruh ketua naik dulu? Tak tahu. Okey. Maksudnya ketua naik dulu. Seterusnya adik Alia Nordini binti Amirul Hamzah. Seterusnya adik Nur Iman Nusaibah binti Muhammad. Seterusnya adik Nur Suzana binti Muhammad Amin. Okey, selepas ini adalah pengawas daripada kelas 6 amal. Senyum sikit ambil gambar tu. Dia tak nampak kat mulut, dia nampak kat mata. Seterusnya adik Haris Ryan bin Zuraidi Amir. Mana Ryan? Okey, seterusnya adik Mior Dini Darwish bin Mior Khairul Hazrin. Tak ada. Okey, seterusnya adik Nur Amni Damia binti Muhammad Nasir. Okey, seterusnya adik Nurin Iwani binti Ajmain. Ni adik-adik Imran Ajmain ke apa ni? Okey, yang dah dapat boleh duduk ya.
Terusnya selepas ini pengawas daripada murid tahun 5. Okey, pengawas daripada 5 ilmu. Yang pertama adik Ikhil Dania binti Afendi. Seterusnya adik Nur Husna Alfa binti Muhammad Yaakob. Husna tak ada. Seterusnya adik Ahmad Aiman Ashrafi bin Abdul Halim. Seterusnya adik Muhammad Airin Farid bin Muhammad Farizan. Okey. Seterusnya maksudnya adik Muhammad Fakhrul Akif bin Ahmad Lizam. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar. Seterusnya maju menjemput Tuan Sarjan Major Syamsuddin Bahari untuk menyampaikan musika pelantikan. Menyampaikan ya. Okey, pertama daripada kelas 5 amal adik Bahira Hafni binti Badrul Hisham. Okey, terusnya adik Nurul Aliyah Atikah binti Nurul Azmi. Maksudnya dia binti kakak. Seterusnya adik Dani Ikhwan Liu bin Lokman Liu. Seterusnya murid tahun 4 daripada kelas 4 ilmu adik Amirul Ashraf bin Rozaini. Seterusnya adik Nur Farisha Kaisara Khairul Hafiz binti Abdul Hafiz. Dahsyat dia panjang nama awak kan? Enak hati gue.
adik Nur Safa Zahra binti Zulhisham. Dah 300. Seterusnya pengawas daripada kelas 4 amal. Yang pertama adik Muhammad Adli Izzat bin Amran. Ini ada tak dapat sijil. Apa? Ini ada tak dapat sijil. Dah dapat belum? Ini ada belum dapat. Okey, nanti jadi. Baik, Emilda. Emilda tak dapat lagi. Seterusnya adik Nur Insyirah binti Muhammad Syahid. Cuba cek kat situ nama dia. Ada. Cuba cek kat sana. Imelda Suraya nombor 2. Takut terlepas. Cuba cek sana-sana. Dia tak dapat lagi. Seterusnya adik Nik Nur Aini Farisa binti Nik Muhammad Fatah. Post sikit. Lepas ini pengawas daripada kelas 4 Iman. Emilda. Okey, sebelum kita jemput adik daripada kelas Paman, kita panggil dulu adik Nur Inangga Suraya binti Muhammad Zaidi. Tertinggal. Okey, nama dia. Kan lagi dia minta baca kat Inangga kan? Seterusnya pengawas daripada kelas 4 Aman, adik Muhammad Adli Izzat bin Amran. Dah. Sorry. Kelas 4 Iman, adik Nur Sumaya binti Hamdan. Okey, seterusnya adik Kasih Kisha Khairi binti Khairul Anwar. Seterusnya adik Muhammad Ryan bin Muhammad Hanafi. Nak. Okey, baik. Yang terakhir adalah pengawas yang mewakili pengawal-pengawal nanti pagi. Beliau merupakan tunas pengawas nanti pagi, iaitu ketua tunas pengawas nanti pagi dijemput kepada adik Muhammad Afiq Akif bin Abdullah.
Ay, tadi video. Siapa kak? Tidak kak? Saya memang video. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Saja Meja Abdul Arif. Okey, seterusnya kita jemput Tuan Guru Besar Tuan Siti Fauzan binti Bani untuk menyampaikan sagu hati kepada dan cederhati kepada pegawai kita hari ini. Kenapa dia berdiri tak? Patutnya duduk kan? Ni budak ni. Okey, dijemput Tuan Saja Meja Abdul Bahari bin Muhammad Safwan untuk menerima cenderamata. Tuan Sebarik. Seterusnya kepada Sarjan Rosli. Okey. Okey, seterusnya kita jemput kepada apa ni? Cik yang pakai spek mata. Dua-dua. Nama apa? Razma. Okey, Tuan Razma untuk menerima sagu hati. Cik Syahrin. Okey, seterusnya dijemput kepada Encik Syahrin untuk menerima sagu hati daripada pihak sekolah. Tak nampak dia sikit. Okey. Tinggi sangat. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauzia.